Assalamualaikum, hi, welcome to Shuttle Heart. This is the Hard Court featuring Craig Ansibit and Hakim Ashraf. Apa khabar semua? Sihat? Sihat, sama-sama. Alhamdulillah sihat. Hopefully, badminton lovers, Shuttle Hearts, peminat badminton tanah air sekalian semua sihat. Okay, kita nak go straight into it. Memang lagi bukan satu rahsia yang Hakim sangat-sangat mengasihi Pelitan dan kerana kasih itulah Pelitan dah pun sembuh sepenuhnya. Kita menerima kabaran yang baik daripada kamp badminton kebangsaan kita bahawa Pelitan sudah pun diberi lampu hijau untuk beraksi di terbuka Denmark. Berita yang sangat baik lah untuk kita peminat badminton tanah air sebab peluang semakin cerah untuk Pelitan dan Tina melayakkan diri ke World Tour Final lah. Kalau ada yang terlepas episod 1 The Hard Court, boleh singgah balik ke episod 1 tu untuk tahu sedikit latar belakang mengenai kejederaan Peli, Tina dan juga peluang mereka untuk ke World Tour Finals. Mungkin Craig boleh share sikit berita di sebalik pemulihan luar biasa Pelitan ni. Time Japan Open kan. Dekat set kedua tu kita dah nampak something wrong. Perli dia macam she keep on tekan dia punya lutut kiri kan. Bila kita tengok lepas interval tu dia macam dah tak boleh nak fokus. She keep on thinking about the pain that she felt, and then kita nampak lah coach semua pun dah risau kan. Balik Malaysia dia buat check semua dengan ISN, which is we have to be thankful dengan service yang ISN provide. Memang ada kecederaan, and ISN suggest dia untuk rehat dalam masa 6 minggu. Sambil tu dia kena masuk rehab sebelum masuk court untuk melanjutkan dia punya training lah. So minggu ni kita dapat berita baik dari Coach Rexy. Coach Rexy bagi tahu yang Peli dah sembuh walaupun tak fully recovered, tapi dia dah balik on court, dia dah training macam biasa. Actually, right after what happened dekat Perlis tu, saya terus text Coach Hun Tian Hao. Coach Hun Tian Hao yang mengepalai skuad berwanita kita. Time tu memang ramai marah. Ramai yang berpandangan, kenapa tak coaches stop the match? Kenapa Betul. biarkan players untuk terus bermain dalam keadaan yang cedera? Tapi Coach Tian Hao, dia explain from A to Z bahawa it was a collective decision. Time tu dia pun tahu based on apa yang dikongsikan oleh Peli, feedback daripada Peli sendiri yang it was not a serious injury. Mungkin dekat kaca TV tu nampak dengan keadaan yang menghayat hati tu. Komentator pun main peranan lah. Kan, memang hype 100 lah situation time tu kan. Tapi bagi Hakim Betul. sendiri, apa perasaan time tu, and should players Betul. ataupun coaches ambil decision untuk jangan mengambil risiko tinggi seperti yang sudah berlaku sebelum ni? Masa saya tengok match tu memang menyayat hati lah. Betul, menyayat hati saya sebab match tu berakhir dalam keadaan Peli menangis tersak-sak sambil naik wheelchair, terpaksa disorongkan keluar court dengan wheelchair. So bagi pendapat saya lah, team manager ataupun coach seharusnya ada kuasa untuk memberikan kata putus. Sekiranya dia tengok anak buahnya sedang dalam kesakitan, coaches atau team manager ni harus ada kuasa untuk overrule decision pemain itu sendiri. Ini untuk menjaga daripada kecederaan itu lebih teruk di masa hadapan. So di sini nasib baik, bukan nasib baik lah, Mujo, Peli dan Tina sendiri yang berhenti main sendiri sebelum keadaan lebih teruk. Diharapkan agar apa yang terjadi kat atas Pelitan tu merupakan satu case study lah, ataupun pengajaran berguna untuk atlet-atlet, jurulatih-jurulatih dan juga barisan pengurusan yang berada bersama dengan pasukan di venue kejohanan. Tapi kita juga dikejutkan dengan berita kecederaan mengejut Anna Cheong ataupun Kapten Anna Cheong, bergu wanita kedua negara kita. Dia beraksi bersama dengan Teo Mezing. Dia tak tahu pun dia injured sebenarnya. Tapi bila berdasarkan laporan pada media, dia terpijak kaki kawan dia. Lepas tu dia pergi buat scan. Lepas tu baru tahu dia ada ACL. Tak tahu belah mana lah. Tapi dia memang lepas dia buat MRI scan tu, dia baru tahu yang dia punya sendi putus. Macam tu. Boleh pula ya. Semoga cepat sembuh lah pada Ana sebab dia tak perlukan surgery kan. Hanya perlu rehab saja. Itu antara good news jugalah kepada kecederaan dia. Tak seserius sehingga memerlukan
surgery. Sebenarnya kecederaan ACL ni dalam zaman sekarang ni pun dah dianggap kecederaan yang common Dalam kat atas sukan lah, atlet betul. dalam sukan dah common injury dah. Kalau kata sedekat yang lepas mungkin ACL takutnya kecederaan yang serius. Betul. Tapi Betul. bagaimana Craig dan juga Hakim melihat peluang Loh Yin Yuan dan juga Valerie Xiao lah untuk memperkasakan diri sebagai bergu wanita nombor 2 negara ni. Sekarang ni sebab trend ni kalau kita tengok daripada dulu, bergu wanita ni memang yang nombor 1 ni top je. Ada satu bergu wanita Betul. ni yang memimpin skuad ni, tapi nombor 2 tu jauh sikit. Jadi adakah ini sebenarnya peluang untuk Lau Yin Yuan dan juga Valerie Xiao untuk mencabar Pelitan dan juga Emtinah dalam ketiadaan Anna Cheong ni? Valerie Xiao dia memang dah fokus, dia fokus 100% untuk women's double, which mean kita pun tahu yang Chen Tangje pun dah ada partner baru. So diharap di sebalik berita yang tak berapa best ni, kita ada backup lagi untuk women's double, which is Lau Yin Yuan dengan Valerie Xiao. Dia dekat tournament tahun lepas, dia menang 3 title, International Challenge dengan series. Diorang main memang sangat bagus actually. So memang harap-harap lepas ni saya rasa pun mungkin peminat badminton lovers yang lain pun mungkin setuju kalau Valerie Xiao fokus untuk women's double saja. Perkongsian players ataupun coaches masa junior tak ada masalah nak main 2 event. Tapi bila masuk Betul. senior ni elok fokus one event lah. Tadi bila Hakim sebutkan mengayat hati tengok Pelitan tu saya boleh bayangkan betapa rasa sedih, hiba Hakim tu bila melihat Pelitan menangis teresak-esak. Okey, tapi kalau saya boleh kongsikan satu lagi pemain yang boleh buat Hakim ni beremosi adalah An Se Yong. An Se Yong ke An Se Yang? Hmm. Ramai An confuse sayang. ni. Lebih pula dia ni. An An Seyong rasanya. An Se Seyong. Yong. An Seyong. Sebab ramai confuse. Kadang-kadang kalau saya buat tugasan pun saya tersasul. An Se Yang, tapi sebetulnya An Se Yong lah. Rasa dalam Korean sebut Yong. An Se Yong. Okey, sekarang ni An Se Yong ni apa situasi dia, Hakim? Latest yang saya baca, Persatuan Badminton Korea sudah pun mengeluarkan kenyataan yang Se Yong ni sebenarnya dia mengalami kecederaan. Sebab tu dia direhatkan daripada sebarang penyertaan. Dan dia menyorokkan situasi kecederaan sebenar dia. Apa yang saya baca melalui berita-berita Korea tu, ya betul, Persatuan Badminton Korea mengumumkan yang An Seong ada kecederaan dan sebab itu dia ditarik namanya dari penyertaan Denmark Open dan French Open. Tapi sebenarnya An Seong ada berkongsi di Instagram DM kerana ada fans yang DM dia dan tanya, awak ke? bukan. Ini fans lain di Okay. Twitter lah. Dia ada kongsi, An Seong cakap macam the truth will be revealed lah. So maknanya ada isu yang tersembunyi di sebalik pengumuman Badminton Korea Association tu. Tak silap saya kan, dia punya dia sendiri pun terkejut kan, nama dia tak termasuk dalam Denmark Open betul. dengan French Open. So kalau just because of nak bagi dia rehab untuk surgery kan, should the BKA pun consult dengan dia kan, tapi kita pun sendiri tak tahulah cerita dia macam mana. Okey, sedikit selingan lah kita berbicara mengenai atlet daripada luar kamp kebangsaan ataupun kamp profesional Malaysia ni. Sebab yalah An Seong ni dia merupakan seorang pemain yang saya sifatkan fenomenal luar biasa pada usia dia untuk mendominasi sampel seorang wanita. 1 in a million betul. Okey, dalam agenda kita turut kita ingin membincangkan mengenai antara jago hera moden seorang lelaki lah, Chen Long. Baru-baru ini tersebar berita bahawa nama dia sudah tidak ada lagi dalam ranking Persekutuan Badminton Dunia BWF. Dan selalu dalam situasi macam tu dah ada 2 je perkara. Sama ada dia digantung ataupun dia dah nak bersara lah. Tapi sekarang ni belum ada cerita rasmi yang dia nak bersara kan. Last ranking dia jatuh teruk lah, hingga ke tempat 56 tak silap saya check.
Hmm. So lepas tu bila cek minggu ni tiba-tiba dah tak ada dah. Kalau betul dia bersara pun patut buat satu announcement lah sebab dia adalah seorang legenda juga. Juara dunia 2 kali tu, 2014 dengan Hmm. 15. Medal Olimpik dia lengkap ada 3 warna. Deserve to retire with honor lah. Dulu-dulu kalau dengar perkabaran ataupun penerimaan Chen Long di negara dia sendiri, dia tidak begitu diraikan. Memang sangat berbeza Hmm. penerimaan mereka kalau nak dibandingkan dengan Lindan. Of course pencapaian pun jauh lah, tapi mereka sebutkan yang Chen Long ni dia tak ada karisma seperti Lindan. Malah kalau dalam ranking Hmm. minat peminat badminton Cina tu kepada perseorangan lelaki, Datuk Lee Chong Wei atas lagi daripada Chen Long. Hmm. Itu yang saya diberitahu lah. Kalau tak silap saya kan, dia sebenarnya dia plan untuk menabur bakti untuk China for the last time untuk Asian Games. Tapi yes. since Asian Games dah postpone untuk tahun depan, so mungkin dia punya impian nak bermain lagi sekali tu tak kesampaian lah. Itu yang tak berapa best lah dia punya ending cara dia macam tu kan. Saya beruntung dapat berbicara dengan top stars ni. Ada sekali tu saya ajukan persoalan kepada Chen Long after the first time dia menang World Champion dia, tak silap saya. So saya tanya kepada dia, ada keinginan tak untuk cuba kejar Lindan 5 world titles? Dia punya jawapan tu agak bersahaja. Daripada situ saya beritahu lah dia seorang juara yang berbeza lah. Dia tak macam Lindan, dia adalah Chen Long. Jadi down the line pun saya rasa Chen Long adalah, sekarang ni tak tahu lah, saya rasa ramai tak appreciate dia. Mungkin kehadapan nanti penerimaan ataupun orang rasa pengiktirafan kepada dia tu akan lebih tinggi lah. Di mana anda berdua rank Chen Long ni? Kita letak top 5 lah. First, Lee Chong Wei, Lee Chong Wei, Lee Chong Wei, Lee Chong Wei, Lee Chong Wei. Tak boleh ya. Minat secara personally tu tak, tapi kita appreciate him as an athlete. Sebagai pemain, dia memang one of the god lah orang cakap, greatest of all time. Dia juara 2 kali. Lepas tu dekat Beijing dia menang bronze kan. Dekat Rio dia menang tak silap emas. Ya, Dan betul. tu final lawan dengan Lee Chong Wei. And Betul. then dekat Tokyo dia menang silver. So dia memang all rounder punya player. So memang dari sana saya respect lah Chen Long, seorang Chen Long ni. Top 5 greatest of all time saya bagi pendapat saya adalah nombor 1 of course Lindan. Dan Chen Long sebenarnya layak dapat tempat nombor 2. Dia lebih mengatasi Datuk Lee Chong Wei. Ini pendapat saya. Pencapaian In terms of pencapaian. In terms of pencapaian major Jangan lah. kecam hakim, ni pandangan dia. Yes. Sabar, dia sabar. dah menang semua major title yang ada lah. Yang Datuk Lee Chong Wei tak dapat, iaitu gold Olimpik, gold World Champ, dan Thomas Cup. juga gold Thomas Cup dan Sudirman Cup pun tak silap dia dah ada. So memang dia dari segi major event memang saya dengar dia dah ada mengatasi. keyboard warrior menaik. Dia memang layak dapat tempat nombor 2 lah bagi saya. Dan nombor 3 barulah Datuk Lee Chong Wei. 4 dengan 5 tu tinggal siapa? Maybe Taufik nombor 4. Hidayat pun he should be one of it lah kan. Rasanya memang. Yes. Okay, nombor 4 saya bagi Victor Axelsen. Sebab Victor Axelsen pun dah lengkap major tournament dia. Kecuali Sudirman Cup belum. Susah sikit yang lah. lain semua dah lengkap. Betul. Victor Axelsen meraihkan kelahiran cahaya mata kedua. Seorang lagi putri. Dia sebutkan di laman Instagram ataupun Twitter dia bahawa dah lengkap dah women's doubles dalam keluarga dia. So bolehlah boleh train join Sudirman lepas ni. Boleh join Sudirman lah nanti. Mungkin boleh bantu papa dia orang lah. Sudirman Cup. Okey, kita berbicara mengenai seorang bekas juara dunia Chen Long kepada juara dunia kita sendiri Aaron Chia dan juga So Hui. Cuti sudah habis bro. World Champion. Tak lama lagi ni akan turun untuk beraksi dalam terbuka Denmark. Selepas mereka memenuhi kejohanan dunia, begitu banyak keraian. Memang well deserved.
Itu yang Betul. sepatutnya kita lakukan untuk meraihkan juara dunia. Aaron pun sempat untuk melangsungkan persandingan dia selepas begitu lama tertangguh. Hmm. Bang Sowi Mac ada juga pergi kan? ada dapat jemputan lah. Jadi kita memenuhi Ah, jemputan lah. yes. Orang dah Oh, jemput, kita kena datang untunglah. lah. Terima kasih, terima kasih. Sowi pun, yalah kita lihat sekarang profil dia lebih meningkat juga di luar gelanggang. Okey, sekarang ni persoalan dia yang sudah pun diajukan kepada Aaron Chia dan juga Sowi. Sebelum ni pun sudah diajukan. Tapi sekarang ni adakah pressure lebih tinggi untuk juara dunia akhirnya menamat penantian untuk menang World Tour title? Pressure tu tetap ada. Walaupun dia tak menang World Champ hari tu, pressure tetap ada. Sebab dia masih lagi belum dapat satu pun World Tour title. Jadi Aaron sendiri dah komen di satu artikel tu yang dia kata menang World Champ ni sebenarnya satu motivasi untuk dia orang. After dia orang menang world title tu, ada orang tanya saya, apa perasaan bila Aaron Chia dan juga Sowick menang kejuaraan dunia? Lebih kepada rasa teruja ataupun lebih kepada rasa lega? Saya rasa ada dua Hmm. perasaan tu. Saya lega ada, saya teruja pun ada sebab saya selalu percaya yang mereka memiliki kemampuan untuk Betul. melakukan pencapaian seperti ini. Tapi lega tu ada Faham? yang akhirnya okey, mereka dah menutup mulut pengkritik dan menang kejuaraan dunia. Jadi Craig dengan Hakim perasaan dia lebih kurang sama ke ataupun ada perbezaan? Saya ada dua perasaan. Perasaan pertama tu Hmm. for sure mesti rasa macam dia keinginan tu nak lagi since orang still belum ada lagi World Tour title. So for sure saya rasa memang Chipmunks ni peminat panggil dia orang tupai kan. Chipmunks ni memang Tupai. memang keinginan orang untuk dapat title tu ada. Tapi on the other hand ada kerisauan sikit sebab dia dah dapat world champion. So kita macam Liwang dengan Wan Chiling kita dah tengok dia dah menang Olimpik kan. After that dia punya performance memang drop kau-kau. So yang tu kita tak nak terjadi dekat Aaron Chia dengan Sowick. And then satu lagi saya nak betulkan sebab ramai orang cakap Aaron Chia dengan Sowick ni performance diorang tak konsisten. Tapi bagi pendapat saya they are one of the most consistent pair in Malaysia. Dia dalam 9 kejuaraan tu dia sampai dia dapat 5 semifinal and then satu title, satu runner up. So dalam 9 tu 7 tu dia lebih daripada semifinal. So dia dah capai dia dah menang title tu. So kita nak tengok dia punya mindset dia lepas ni macam mana. So Denmark Open ni will be the game opener untuk Aaron Chia dengan Sowick lah. Kita nak tengok macam mana dia nak apa tu? Nak kawal dia punya emosi ke, dia punya mental semua. Kita berharap dia boleh main macam biasalah. Jangan ada pressure. I agree. Saya setuju yang Aaron Chia dan juga Sowi ni sebenarnya konsisten. Dia orang consistently ke semi-final, which is good. Betul. Tapi dah disebabkan dia Betul. world champion, bagi saya, kalau dia orang tak menang few titles selepas ni pun tak apa. Tapi saya sendiri nak tengok dia orang consistently to the finals. Maknanya sentiasa mencabar kejuaraan. Saya rasa itu the natural step untuk dia orang lah. Sedikit fakta menarik tentang Chiasso ni. Hanya Chiasso saja dalam top 20 world ranking yang masih tak ada World Tour title. Daripada bahagian rilis sekarang kata, okey, world champ turun ke gelanggang. Takkan kita nak okey bila mereka uh, tersingkir awal daripada saingan demi saingan. Kalau nak sebut pasal realis ni mungkin betul jugalah sebab kalau kita tengok Denmark Open ni kan dia punya draw round 32 dia akan jumpa pair dari Germany which is Max Lemfus dengan Marvin Seidel and then round 16 antara mungkin saya rasa Grimley Brothers dari Scotland. Yang paling best ni semi-final ni dia akan jumpa dengan Minion Marcus Gideon dengan Kevin Sanjaya. Dia orang main Sebab lagi ke? dalam Denmark Open ada lagi. Apa? Ada lagi. Dalam Ada draw ada masih ada. ada masa untuk dia orang tarik Dia diri lagi ya tu.
Oh, dia dah tarik diri ke? Tak, Eh, belum lagi. Saya cakap ada oh, masa lagi lah. oh, okay, okay. So, Ingat bergaduh tak main lah. itulah. So, Ah, ah. so Tapi dari yang sebelum tu, sebelum Hmm. sebelum semifinal tu ada satu match yang best lah. Dijangka akan lawan Ranki Reddy and Shetty. Hmm. betul. Yang tu pun best. Di, Yang ma- tu di pun best. mana di mana di mana Chiasso masih mengungguli head to head. Masih belum pernah kalah sekalipun Senang dia dengan tapau. pair dari India tu. So saya harap mereka apa Chiasso dapatlah mengekalkan rekod tanpa kalah dengan Ranki Reddy and Shetty tu. Mana 9-0 lah sekarang? Okay. 5-0. Oh, 6 5-0. termasuk Commonwealth. Ah, saya 6-0 termasuk saya Commonwealth. saya terlebih 9 pula sebab tahu je dia orang menang kan. Terlebih 3 Amin, pula. amin. Uh, tapi Craig, Mesin hmm, mula Bang Mat. tapi Craig berbalik kepada draw tadi tu bermakna kalau kita lihat daripada sudut pandang realis peluang mereka cerah lah untuk mencapai kejuaraan. Untuk sampai semi-final Oh, okey. sangat cerah. Lepas yang tu Mhm. the real hurdles is semi-final lah. Kita nak tengok sekuat mana dia punya apa? Dia punya keinginan, dia punya momentum tu ada lagi ke tak dari World Champion sampai ke Denmark Open. Bagi saya kena ambil kesempatan ni lah sebab Minions pun ada isu kan seperti yang kita tahu. Ada isu dengan coach dia. Jadi kalaulah mereka dapat berjumpa di semifinal Denmark Open nanti, saya harap Chiasso ambil kesempatan ni dan buktikan Hmm. yang mereka tak nak tersekat di semifinal lagi. Betul, Kan. betul. Dia punya head to head tu bagilah Yes. 38 kan. 38. Tadi Hakim sebutkan dalam kalangan top 20 in the world, Aaron Chia dan juga Sowi yang tak ada World Tour title. Diorang ranking berapa sekarang latest? Chiasso sekarang paling latest adalah career high diorang nombor 4 di dunia. Nombor Jadi 4 tepukkan gemuruh. Congrats. Yes. Okay. So, Bukan calang-calang nak dapat top 4 in the world. dalam So keadaan ini sekarang, Tanpa bukti world title, betul. yes, tanpa World Tour title dan masih dapat nombor 4 di dunia, maknanya bukti mereka cukup konsisten lah Yes. walaupun di semifinal. Bukan susah untuk hmm, layak ke semifinal ya. itulah dia. Walaupun tak menang emas individual Sukan Commonwealth, tapi jadi juara dunia dan naik ke ranking nombor 4 dunia sekarang ni. Okay. Ajaib. Dia tak pernah ada world champion turun ke Tak tournament pernah, tak lepas dia pernah. orang menang world title tu. Jadi keterujan memang sangat luar biasa. Saya sendiri nak lihat mereka tampil dengan game sendiri. Saya percaya yang mereka akan menamatkan badi World Tour title tu. Saya rasa dekat World Tour final kot. Itu kira World Tour title tak? Kita nak dia menang World Tour final juga, tapi kita Ah, nak menang juga dia Super 750, Super 1000. Macam 1000. tu. Tapi, Ah, tapi ah, kalau menang ah, World Tour final lagi better sebenarnya. Point lagi banyak. Lagi better, ah, betul, lagi better. ah, Lagi better. Lagi ah. better dari Super 1000 kalau tak silap. Okay. Kita Ah. kita nak mereka menang tu bukan untuk kita saja 100%. Kita nak mereka Hmm. menang untuk mereka sendiri. Hadiah untuk diri sendiri Betul. itu lebih bermakna. Mereka dah berpasangan sejak 2018 lah. Hujung tahun 2017 hingga sekarang dekat 4 tahun lebih. Jadi at least dapatlah satu World Tour title tu. Hmm. Sebab major title dah dapat World Champ. So tinggal nak kumpul World Tour title pula. Nak rasa-rasa Hmm. sikit je. Ah. Betul, Eh, betul. Sebab kita Hmm. imagine lah, dia punya junior dan seangkatan dengan dia semua dah ada title lah. Gozefei No Izudin dah ada German Open. Betul. Man Wei Chong Tikai Wun dah ada, 2 tahun tahun ni. ni ada dua. Betul. So for sure mesti dia ada rasa sikit cemburu lah. Tapi it's apa kita panggil persaingan yang sihat. Good for our badminton. Yeah. Itulah good for our badminton lah. Itu yang boleh kita simpulkan. Saya rasa dalam kebanyakan skuad dalam ataupun kebanyakan departmen dalam skuad kebangsaan, berguna lelaki paling sihat lah daripada segi persaingan dan Yes. juga kejuaraan yang mereka kumpul musim ni. So Craig, Hakim, sebelum kita tutup sidang The Hard Court episod kedua ni, ada apa-apa nak disampaikan? Good luck to all our
players yang main dekat Denmark Open dengan French Open nanti. Also at the same time, time Denmark Open ni kita ada Indonesia Masters juga. So yang tu jangan lupa sokong sebab kita nak tengok Eng Zayong macam mana. Mampu ke dia menang World Tour title selain dari Sukma. Kita dapat tengok macam mana Aaron Chia dan So Woo-yi berkembang menjadi seorang juara dunia. Ini sebab kita bagi dia peluang untuk mereka bermain dengan diri mereka sendiri, identiti mereka sendiri. Kita tak perlulah nak bandingkan Aaron Chia So Woo-yi dengan bergu lain, bandingkan Aaron Woo-yi dengan Go Sife Noh Izzuddin ataupun Ong Ye Sin Teo Yi, kerana kesemua bergu Malaysia ni ada identiti mereka sendiri, ada playstyle mereka sendiri. So sampai masanya masing-masing akan dapatlah apa yang mereka usahakan. Bertepatan Hakim, kerana identiti berbeza pemain negara itulah yang menyatukan kita sebagai penyokong satu panji, iaitu penyokong badminton Malaysia, badminton lovers syarikat sekalian. Apa-apa pun kepada anda semua di luar sana, menyokonglah sepenuh hati for love of the game.